Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Oscar. Nama saya Awang Salmi bin Awang Rosli dan rakan-rakan saya Muhammad Raihan bin Dian, Muhammad Syarul Nizam bin Labudai, Muhammad Yazid bin Umar, Nurliana Maisara binti Khalid, Nur Hanina binti Muhammad Yazid dan Sogbo Liang. Kami akan membentangkan perbezaan di antara fungsi kerajaan dan korporat dan kesan jika korporat mengambil alih fungsi kerajaan. Ya. Pengenalan. Pelaksanaan pentadbiran awam di sebuah negara sangat penting dalam membentuk pemerintahan negara. Kebersamaan dalam pemerintahan akan memberi impak terhadap kesan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Menurut Awang, pada tahun 2012 menyatakan bahawa pentadbiran awam merupakan salah satu bidang yang umum dan merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Pentadbiran awam ini adalah untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada kesejahteraan rakyat. Selain itu, pelaksanaan pentadbiran awam terdiri daripada kerajaan, persendirian iaitu swasta dan korporat yang membantu dalam memenuhi fungsi kerajaan sesebuah negara. Walau bagaimanapun, wujudnya perbezaan fungsi dalam kerajaan dan korporat serta terdapat kesan fungsi pemerintahan sekiranya diberikan kepada syarikat. Pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan fungsi kerajaan dan badan korporat. Yang pertama adalah fungsi kerajaan dan badan korporat di Malaysia. Fungsi kerajaan di Malaysia dibahagikan mengikut pembahagian kuasa antara kerajaan, persekutuan dan negeri mengikut jadual ke-9 Perlembagaan Malaysia. Senarai persekutuan. Senarai persekutuan adalah untuk menjaga hak ehwal luar negeri seperti melakukan perjanjian dengan negara lain dan menjaga pasport. Kedua, menjaga pertahanan keselamatan negara, mengurus pendidikan, ubat dan kesihatan. Senarai negeri adalah untuk menjaga hak ehwal Islam seperti di enakmen Kelantan, jika seseorang tidak sembahyang Jumaat boleh didenda. Kedua adalah menjaga mengenai tanah, pertanian, perhutanan, kerajaan tempatan dan kerja-kerja air. Senarai bersama adalah senarai di mana ia merupakan tanggungjawab persekutuan dan negeri, seperti menjaga kebajikan kecuali orang asli kerana merupakan tugas persekutuan. Kedua adalah perlindungan binatang dan burung liar seperti di taman negara. Bagi sektor korporat pula, maklumatnya lebih kepada keuntungan dari kebajikan. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya adalah fungsi kerajaan dan badan korporat di Indonesia. Next. Okey. Indonesia adalah negara demokratik yang menerapkan sistem presiden dan Pancasila. Indonesia menerapkan trias politika yang mengakui pemisahan badan perundangan, eksekutif dan kehakiman. Institusi eksekutif berpusat di bawah presiden, naib presiden dan kabinet menteri. Kuasa perundangan berada di bawah Majlis Perundangan Rakyat MPR yang terdiri dari dua badan iaitu Parlimen dan yang terdiri dari anggota parti politik dan Dewan Perwakilan Daerah DPP yang terdiri dari perwakilan dari setiap wilayah di Indonesia. Fungsi pemerintahan Indonesia pada awalnya adalah untuk melindungi sistem penerbitan dalam masyarakat Indonesia supaya rakyat dapat menjalani aktiviti kehidupan dengan tenang dan lancar. Fungsi pemerintah ada dua, iaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer terdiri dari dua bahagian, iaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan. Fungsi primer akan dijalankan secara konsisten oleh pemerintah dan tidak terpengaruh oleh suasana, tidak berkurang dan semakin meningkat jika suasana masyarakat yang diperintah semakin meningkat. Fungsi sekunder terdiri dari dua fungsi, iaitu fungsi pembangunan dan fungsi pemerkasaan. Fungsi sekunder pula merupakan fungsi yang bertentangan dengan keadaan dan situasi masyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, semakin tinggi kedudukan tawar-menawar. Okay, next. Okay. Bagi fungsi korporat pula, Indonesia mengambil langkah penting untuk meningkatkan takbir urus korporat, iaitu dengan mengambil pengajaran yang berlaku dalam krisis kewangan Asia pada tahun 1997 hingga 1998 dan krisis kewangan global pada tahun 2007 yang penting dalam memulakan pembaruan. Indonesia tidak mempunyai takbir urus korporat yang berkanun, namun negara tersebut mempunyai kod pemerintahan berkorporat yang baik
yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan disemak semula pada tahun 2006 oleh Jawatan Kuasa Kabir Urus. Kod Pemerintahan Korporat yang Baik bermaksud sekumpulan prinsip dan penanda aras yang tidak mengikat untuk semua perusahaan, iaitu swasta dan awam di Indonesia. Takbir Urus Korporat yang Baik mendorong pertumbuhan perniagaan yang berterusan dan memudahkan akses syarikat ke modal dan melindungi hak pemegang saham dan pihak berkepentingan yang lain. Seterusnya saya bagi kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya kita beralih kepada fungsi kerajaan dan sektor korporat di Jepun. Okey, fungsi kerajaan di Jepun. Negara Jepun sebuah negara yang mengamalkan sistem perlembagaan sebagai dasar pemerintahan kerajaan di negara tersebut, dan fungsi kerajaan menggunakan konsep doktrin pengasingan kuasa iaitu legislatif, eksekutif dan judiciary untuk mengelakkan pemusatan kuasa. Seperti fungsi kerajaan negara yang lain, kerajaan Jepun bertujuan untuk menyediakan, melindungi, berkhidmat untuk masyarakat di negara tersebut. Fungsi kerajaan Jepun secara mudahnya boleh dirumuskan bahawa kerajaan Jepun telah memberikan 3 fokus utama, iaitu menyediakan kemudahan awam, memberi perlindungan dan membimbing masyarakat. Okey, seterusnya sektor korporat. Sektor korporat di Jepun, ia telah memberikan kesan yang sangat signifikan terhadap negara tersebut, terutamanya dalam sektor ekonomi semenjak dari era pasca Perang Dunia Kedua lagi. Jepun merupakan antara negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pantas dan pencapaian itu kekal sehingga masa kini. Hal ini kerana Jepun telah mentransformasikan sektor korporat mereka dengan menerapkan kaedah Keiretsu yang bermaksud cross shareholding dan long term relationship antara firma dan badan korporat. Pada tahun 2012, sektor korporat di Jepun telah menyumbang sebanyak 27.5% daripada GDP negara tersebut, dan fungsi badan korporat di Jepun adalah terhadap ekonomi kerana melalui sektor-sektor industri ia telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan dan kemajuan yang dikecapi negara Jepun pada masa kini. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya. Okay, seterusnya ni dalam bahagian kesan fungsi pemerintahan yang diberikan kepada syarikat. Okay, next. Okay, saya akan bentangkan bahagian kesan sektor korporat di Malaysia. Okey, sebelum tu saya akan terangkan di mana dalam konteks negara Malaysia, kerajaan Malaysia telah melancarkan transformasi program GLC iaitu Government Linked Companies bagi meningkatkan prestasi dan persaingan di antara syarikat korporat. Okey, dalam kesan-kesan bagi konteks negara Malaysia mempunyai kesan positif dan kesan negatif, di mana kesan positif dapat diperlihatkan syarikat korporat itu diuruskan dengan baik berdasarkan pengeluaran input yang meningkatkan, terutamanya syarikat korporat GLC yang telah menjadi sebagai aktiviti komersial dalam sektor ekonomi Malaysia. Okey, seterusnya kerajaan juga telah memperoleh keberkesanan dalam mendapat maklumat dan mempunyai kemudahan saluran pembiayaan bagi kerajaan. Dan seterusnya kerajaan mempunyai kuasa untuk memantau sepenuhnya dan ada kelonggaran dari segi birokrasi dalam organisasi bagi menjaga input dan output syarikat korporat ini. Okey, namun begitu kesan-kesan ini juga mempunyai kesan-kesan negatif di mana menurut Nurul Afzan dan Rashidah Abdul 2011 telah menyebut di mana korporat JLC telah dijadikan sebagai tujuan politik di sebalik pelaburan saham dalam JLC dan ia telah menyebabkan permasalahan pelaburan dan tidak sistematik dalam kewangan. Menurut Nur Azizah dan Halimah 2017 menyatakan bahawa ia memberi kesan kepada penipuan dan kerosakan dalam sistem disebabkan kebebasan yang berlaku dari kuasa korporat. Okey, seterusnya saya akan bagi kepada pembentang seterusnya. Okey, kesan sektor korporat di Indonesia. Next. Okey, kesan bagi konteks negara Indonesia, kesan utamanya adalah dari segi sumber keuangan. Seperti hal ini terjadi kerana penggunaan sistem korporat juga akan memberi kesan dalam pembangunan sesebuah organisasi kerana semakin besar bilangan ahli lembaga pengarah, semakin baik kedudukan ekonomi. Hal ini demikian kerana ahli lembaga pengarah akan turut serta dalam menentukan strategi yang bakal diambil oleh pihak pengurusan syarikat, baik dari segi jangka masa panjang ataupun dari segi masa pendek. Keputusan haruslah mendapat persetujuan bersama ahli lembaga pengarah. Contohnya, Gudang Garam Group telah menghasilkan rokok tembakau di Jawa Timur, Indonesia. Next.
Perusahaan ini pada mulanya berorientasikan perniagaan keluarga, namun pada sekitar 1980-an mereka telah membuka organisasi luar untuk membeli share syarikat mereka sebanyak 7% dan baki itu sebanyak 96% masih kekal milik mereka. Perniagaan keempat dagangan Indonesia yang terbesar ini turut terjejas akibat peristiwa krisis ekonomi pada perakhiran 90-an yang menyebabkan mereka membuka share pasaran mereka kepada organisasi luar dengan lebih banyak dan secara drastik. Sebanyak 60% share untuk keluarga, maka baki 40% adalah milik syarikat luar berikutan oleh terjejas dengan kemelesetan ekonomi pada ketika itu. Buktinya, syarikat ini berjaya bangkit dengan nilai bacaan ROA dan ROE melebihi 20% kepada 30% walaupun selepas krisis ekonomi dan dalam tempoh krisis. Okey, saya akan menerangkan bahagian untuk kesan sektor korporat di Jepun. Next. Okey, budaya korporat di Jepun yang dibawa masuk telah membawa kepada perubahan yang amat besar di negara tersebut. Dapat kita lihat bahawa sistem korporat yang diperkenalkan di Jepun merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi politik Jepun. Sistem korporat tersebut memberikan kesan dalam memupuk semangat kesetiaan dalam kalangan kaki tangan dan juga usaha yang dilakukan secara berterusan untuk memperkenalkan staf kepada budaya korporat dapat menjamin persekitaran kerja yang lebih stabil dan kondusif. Gagasan utama dalam sektor korporat di Jepun lebih berkisarkan kepada kesatuan dalam kumpulan dan komitmen terhadap segala kerja keras yang dilakukan bagi mencapai objektif korporat yang telah ditetapkan. Salah satu gaya pengurusan korporat yang amat terkenal iaitu gaya pengurusan korporat Konosuke Matsushita. Konosuke Matsushita merupakan pengasas kepada Matsushita Industrial Electric Company atau pada masa kini dikenali sebagai Panasonic. Gaya pengurusan ini memberikan impak yang positif kepada sektor awam dan swasta dalam melakukan penyelidikan, mengumpulkan data yang berkaitan dengan ekonomi dan juga perundingan perniagaan. Untuk kesimpulan saya akan serahkan kepada Awang Sazmi. Kesimpulannya. Kesimpulannya, setiap negara mempunyai perbezaan fungsi kerajaan dan korporat masing-masing yang akan mentadbir negara. Setiap negara di seluruh dunia mempunyai hak terhadap cara tersendiri untuk mentadbir dalam pentadbiran awam, tetapi perlu mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama mentadbir. Walau bagaimanapun, agensi-agensi kerajaan, pihak swasta dan badan-badan korporat perlu berganding bahu dalam mentadbir agar pencapaian visi dan misi dapat dicapai secara bersama. Kesan terhadap fungsi kerajaan yang diberikan kepada sektor korporat mendatangkan kesan positif dan negatif yang bergantung kepada kesesuaian dalam bidang tertentu. Dan oleh itu, pihak kerajaan, swasta dan korporat perlu menjadi pentadbiran awam ini sebagai tanggungjawab yang besar dalam membangunkan negara sendiri untuk meningkatkan pencapaian negara. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih.